permainan digital mereka. Nasihat ibu bapa tidak sama sebenarnya dia melibatkan dengan program dan aktiviti, memberi input dan jawapan dan kemusykilan. Saya harap rang undang-undang ini dapat diluluskan kerana ini melibatkan keselamatan. Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri dua-dua ada sini. Jadi kepada Yang Berhormat Menteri, ini salah seorang daripada mangsa skamer kita. Saya terkejut dapat WhatsApp pada beliau nak pinjam duit. Saya bukan tak nak bagi, saya tahu dia duit banyak. Jadi saya tak bagi. Jadi ini sebahagian daripada yang perlu kita ambil peduli kerana hari ini perkara yang perlu ambil peduli. Ini yang kita tahu. Yang mendapat maklumat, yang tidak tahu, yang tetap beri. Saya juga dimaklumkan oleh YB Sivaraj. Sebentar tadi, dia pernah mendapat satu WhatsApp yang sama, tapi beliau cukup baik menderma 15,000. 2,000, kurang. Saya nak cek betul tak betul. Jadi ini sebahagian daripada kes-kes yang perlu diambil peduli. Saya yakin, Sivaraj, kita ada dua barisan menteri sini yang mengambil serius tentang isu skamer ini. Jadi saya segala hormatnya ingin menyokong rang undang-undang ini untuk diluluskan. Sekian saja perbualan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anti-skamer. Nyaris berita palsu tadi. Bukan 15,000 ya, 2,000 je YB Sivaraj. Sekarang saya jemput Senator Norita Swal. Kan sayang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri dan barisan ahli yang berhormat senator sekalian. Datuk Speaker, saya bersetuju dengan rang undang-undang keselamatan cyber ini dan saya menyokong langkah untuk mewujudkan akta ini sebagai langkah pantas kerajaan Madani untuk menangani masalah cyber yang kian membimbangkan. Namun begitu, saya cuma ada beberapa perkara yang saya kira perlu dijelaskan lanjut dan diperbaiki. Di zaman teknologi digital yang serba canggih ini, saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah menerima mesej sama ada melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, email dan sebagainya. Kita semua terdedah kepada jenayah cyber ini. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat M. Kulasegaran baru-baru ini, sebanyak 107,716 kes jenayah skamer telah direkodkan antara 2020 hingga 2023 dengan nilai kerugian keseluruhan 3.2 bilion. Saya ingin tahu apakah pecahan kes-kes ini mengikut negeri-negeri. Datuk Speaker, apa yang membimbangkan saya ialah mengenai satu laporan oleh Cyber Security Malaysia yang menyatakan bahawa sektor kerajaan termasuk kementerian dan agensi-agensi kerajaan mengalami jumlah tertinggi data breaches. Dengan izin, manakala sektor telekomunikasi membocorkan volume data tertinggi pada separuh tahun pertama bagi tahun 2023. Saya berpendapat kebocoran data-data inilah antara punca yang menyebabkan kita terdedah kepada jenayah-jenayah cyber. Jadi persoalan saya, apakah dasar dan tindakan yang akan diambil oleh kerajaan ke atas perkara seperti data breach dan jenayah cyber ini berlaku di dalam agensi kerajaan dan penjawat awam? Saya mohon pencerahan kerana saya tidak melihat sebarang pasal dalam rang undang-undang ini yang menyentuh tentang hal ini, melainkan dikecualikan di bawah pasal 2 akta ini. Saya sangat menyokong dasar ketulusan kerajaan melalui laman web data terbuka agensi-agensi kerajaan untuk memudahkan orang awam dan syarikat-syarikat untuk mendapatkan maklumat. Tidak sukar untuk sesiapa saja untuk mengakses dan mengetahui maklumat pribadi kita hanya dengan nombor IC saja. Saya mengambil contoh melalui website myspr.semak.spr.gov.my. Hanya dengan nombor IC, sesiapa saja boleh mendapat maklumat tentang alamat atau lokasi kita, jantina dan nama penuh kita. Atas perkara ini, saya ingin tahu apakah pendirian kerajaan Madani untuk mengimbangi kewujudan akta ini kelak dengan dasar ketulusan kerajaan Madani, hak kerahsiaan dan dasar pelindungan data pribadi di dalam menangani isu seperti penipuan atas talian. Seterusnya, Datuk Speaker, saya ingin membawa pasal 61 yang menyentuh tentang kuasa untuk mengecualikan. Di bawah pasal ini, Menteri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan yang difikirkannya perlu atau sesuai manfaat untuk dikenakan mengecualikan
mana-mana orang atau mana-mana golongan orang daripada mana-mana atau semua peruntukan akta ini. Saya berpendapat kuasa untuk mengecualikan ini haruslah dikongsi untuk mengelakkan sebarang salah guna kuasa atau bagi melindungi pihak-pihak yang berkepentingan atau tidak mustahil juga boleh mengundang isu rasuah. Untuk itu saya ingin mencadangkan agar kuasa untuk mengecualikan ini diberikan setelah menteri mendapat nasihat daripada jatuhan kuasa atau ketua eksekutif yang pakar dalam bidang berkaitan. Yang penting kuasa mutlak untuk mengecualikan mana-mana pihak atau orang daripada dikenakan sebarang tindakan di bawah akta ini sangat berbahaya. Saya juga bersetuju dan menyokong penuh usaha dan kesungguhan Kerajaan Madani untuk membentras jenayah cyber yang kian meningkat. Saya juga percaya selain daripada akta ini, usaha untuk meningkatkan kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat, merentas umur, geografi, bangsa, tahap pendidikan dan sebagainya turut dipergiatkan. Sebagai tambahan, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian dengan sistem komunikasi yang semakin bertambah baik, termasuk capaian internet yang kian meluas di kawasan-kawasan luar bandar. Apakah langkah-langkah atau program-program lain untuk menyekat kes-kes penipuan atas talian di kalangan rakyat kita, termasuk para petani, nelayan, ibu bapa, orang kurang upaya yang menetap di luar bandar setakat ini. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput YB Senator Datuk Seri Zurainah Musa. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kerana mengizinkan saya menyertai perbahasan terhadap Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah. Dan sebelum tahniah, saya nak mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri yang baru dilantik menjadi Menteri Digital yang kami tunggu-tunggukan. Alhamdulillah, syukur. You came back. Alright. Tahniah kepada Menteri Digital yang telah berjaya juga membawa rang undang-undang ini walaupun hanya beberapa bulan sahaja menjawat jawatan sebagai Menteri Digital setelah kementerian ini diwujudkan. Syabas. Kadar penetrasi digital dan penggunaan internet yang tinggi telah mengubah setiap aspek kehidupan di alaf moden ini, termasuklah pendigitalisasi. It's a very hard word. Dari sudut komunikasi, daripada sudut perdagangan, hiburan dan pendidikan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko yang agak signifikan terhadap revolusi digital seperti isu penggodaman dan ancaman cyber. Keselamatan cyber telah menjadi elemen yang sangat penting dalam melindungi kerahsiaan data daripada dieksploitasikan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ini termasuk maklumat peribadi, infrastruktur serta peranti digital. Seperti sedia maklum, Malaysia giat merancangkan agenda ekonomi digital di pelbagai sektor dan platform. Justru terdapat suatu keperluan untuk meningkatkan perlindungan terhadap infrastruktur yang penting seperti sistem kerajaan serta data peribadi daripada ancaman cyber. Ini sangat penting demi meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan digital dan juga memastikan ekonomi negara kita berfungsi dengan lancar. Saya mempunyai beberapa soalan Yang Berhormat Menteri, Datuk Yang di-Pertua. Bagaimanakah RUU ini akan memperkukuhkan keselamatan cyber bagi peranti-peranti teknologi Internet of Things, IoT? Teknologi Internet of Things ini merupakan evolusi teknologi internet di mana objek yang berupaya menghantar data menggunakan peranti melalui internet dalam menjanakan maklumat serta pengetahuan baru. Seterusnya memberi nilai tambah dalam meningkatkan produktiviti dan standard hidup di Malaysia. Di saat kerajaan mengejar visi IR 4.0 yang akan memperluaskan penggunaan IoT, saya kira kita perlu memastikan terdapat piawaian dan standard bagi ciri-ciri keselamatan cyber yang wajib buat peranti-peranti IoT. Misalnya, apabila kita beralih kepada smart farming, produksi makanan kita masih boleh diancam dengan pengundaman sistem pembajaan IoT. Musnahnya
produksi makanan dengan hanya 1 tekan di butang papan kekunci si pegodam. Ya. Kedua, saya ingin bertanya kepada YB Menteri berkaitan infrastruktur keselamatan cyber yang sedang dibeli oleh Cyber Security Malaysia, CSM, ya, di bawah Kementerian Digital dan National Cyber Security Agency, NACSA. Saya telah menerima beberapa laporan terhadap perolehan untuk Digital Forensic Lab bagi naskah, sedangkan makmal tersebut telah dibeli oleh Cyber Security Malaysia pada tahun sebelum ini. Perolehan bertindih didakwa memakan berpuluh juta ringgit. Oleh itu, saya ingin memohon kementerian memberi sedikit penjelasan berkaitan bilangan infrastruktur keselamatan cyber di bawah kedua-dua agensi ini dan sejauh manakah kapasiti infrastruktur ini diperlukan mengikut unjuran kes-kes keselamatan cyber yang dihadapi. Datuk Yang di-Pertua, sampai di sini sahaja perbahasan saya. Saya tahu masa masih ada, tetapi I'm on time this time, ya, dengan izin. Berkenaan RUU Keselamatan Cyber 2024, justru itu saya menyokong RUU Keselamatan Cyber 2024. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih YB Datuk Zuraina kerana memahami baru saja beliau duduk di kursi saya ini. Untuk makluman Yang Menteri, ada lagi 5 orang yang belum berbahas. Sekarang ini saya jemput YB Senator Datuk Wira Muhammad Hatta bin Ramli. Terima kasih. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri atas pembentangan aturan undang-undang baru yang agak lengkap, tetapi belum boleh katakan sempurna dalam isu-isu yang berkaitan dengan cyber security ini. Saya pun mengalu-alukan kembalinya Menteri sama ada yang dalam ni betul-betul physical figure ke ataupun apa hologram ke, Menteri digital kan, kita NFT, pun tak apa sure until I touch his forehead after that. Betul. Cyber security kita ni selalu diancam mana-mana juga, ya. Yang mengancam ni terror. Jadi orang yang nak melawan ancaman ni mesti 2-3 langkah lebih terror daripada pengancam ni. Apa terror tu? Terror ni menakutkan ke ataupun apa ni lebih pada? Yalah, menakutkan musuh, tapi dia hebatlah, yang hebat. Hebat. Jadi dalam kita nak membentuk jawatan kuasa di peringkat nasional dan juga mendapatkan konsultan pakar rujuk membantu kita yang 2 orang ni, kita mesti memilih dengan stringent, dengan mengetahui kehebatan beliau, dan saya ingin tahu sama ada lantikan mereka ini on project basis ataupun berterusan untuk satu tempoh, kerana kadang-kadang ancamannya berbeza-beza dan pakar-pakar kita ini mempunyai latar belakang kehebatan yang juga berbeza-beza, ya. Itu satu. Yang keduanya mengenai terpakai, ya, undang-undang kita ni, nanti di luar wilayah seperti dibangkitkan oleh Profesor tadi. Adakah kita perlu mengadakan hubungan 2 hala dan berbagai hala dengan berbagai negara untuk memastikan kita dapat dibantu apabila kita nak mementras cyber attack ini? Dan sudah adakah di peringkat antarabangsa suatu convention yang kita juga sama-sama mengiktirafnya supaya dapat kita memaklumkan negara-negara yang berkenaan kerana musuh ataupun penyerang-penyerang ini mungkin berada di negara-negara tersebut. Itu soalan yang kedua. Yang ketiganya, senarai di dalam jadual diberikan itu 11 jenis sektor ini. Adakah ini muktamad ataupun boleh lagi dibincangkan ataupun dipecah-pecahkan bergantung kepada suasana pada masa akan datang? Dan adakah bidang pendidikan tinggi yang merupakan sumber maklumat yang banyak, ya, juga merupakan salah satu sektor yang harus diberikan perhatian kerana research kita, ya, banyak terkumpul di sana. Itu sebagai pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian
bila negeri-negeri tidak liable apabila mereka melanggar akta ini, apakah jaminan bahawa ianya tidak digunakan oleh mana-mana negeri ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada yang dibenarkan? Apakah ini telah difikirkan mendalam atau kita tak mahu renegade states ya dalam negara kita ini mengambil langkah-langkah yang boleh menjejaskan keselamatan cyber kita. Dan pertanyaan seterusnya, apakah kita benar-benar berupaya ya untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, keselamatan tentera-tentera kita, kapal-kapal kita, kapal terbang pejuang kita daripada diserang oleh musuh-musuh cyber kita ini, kalau dalam masa yang sama kita masih mendengar rungutan rakyat bahawa nombor telefon mereka dihack ya seperti yang telah dibawa tadi ini. Artinya kalau ada di sana kekurang yakinan terhadap kemampuan negara, mesti ditutup segera dengan mengambil langkah-langkah yang serius terhadap godaman-godaman yang berlaku yang ringan-ringan ini, yang hanya melibatkan 2-3 ribu, hanya ya 2-3 ribu ya. Besar tu ya. Tapi kalau ini kita tidak dapat berikan sebagai sesuatu yang serius, maka kalau ditanya kepada orang awam, what has this bill got to do with us? Ya, apa yang nak dibantu? Jadi saya harap perhatian juga diberikan oleh pihak kerajaan terhadap perkara yang mungkin kecil di peringkat nasional tetapi sangat dekat di hati rakyat. Apapun saya menyokong penuh rang undang-undang ini. Terima kasih. Habis Dr. Atta. Saya menjangkakan Dr. Atta nak bersambung lagi. Boleh juga sambung sikit. Boleh. Silakan. Boleh ya? Kita masih ada masa lagi hari. Di dalam jadual itu, pihak menteri menggunakan perkataan pembentongan. Sedangkan kita ada satu lagi perkataan pembetongan. Ya? Jadi yang mana sebenarnya yang sepatutnya? Saya sudah cek juga dalam dictionary dan sebelah kiri saya ini adalah pakar bahasa. Ya, mula-mula kami bersepakat. Belah kanan saya pun pakar bahasa, pembetongan, tetapi disebut pembentongan. So please, mungkin dua-duanya betul, saya tidak menafikan. Cuma please make up your mind. Terima kasih, Menteri. Pembetulan. Terima kasih. Sekarang ini saya jemput Senator Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi saya peluang untuk membahas rang undang-undang RUU Keselamatan Cyber 24 di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Dipertua, pembentangan RUU ini memang tepat pada masanya dalam keadaan di mana genjara dan ancaman keselamatan cyber semakin berluasan. Saya ingin mencontoh 3 perkara berikut. Yang pertama, saya sokong bahawa agensi seperti NASA, iaitu National Cyber Security Agency, perlu diperkukuhkan fungsinya terutamanya dalam aspek pengkuasaan dasar pengurusan keselamatan cyber. Maka adalah penting bahawa NASA ditarifkan dalam seksyen khusus di RUU ini, iaitu memperincikan fungsi utama dan berang kuasa agensi bagi meningkatkan peranan dan kuasa ketua eksekutif. Yang kedua, saya mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan subsection 22 dengan izin no one should be above the law. Saya mohon cadang bahawa pihak kerajaan mempertimbangkan untuk mengeluarkan subsection 22 yang menyatakan bahawa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak akan didakwa bagi mana-mana kesalahan di bawah akta. Yang ketiga, subsection 22
2. Memberi provisi untuk suatu penilaian risiko keselamatan cyber atau audit di bawah subsection 22.1 yang telah dijalankan. Kedua-dua laporan penilaian risiko keselamatan dan audit dikemukakan kepada Ketua Eksekutif. Saya mohon mencadang bahawa kedua-dua laporan tersebut juga dibentangkan di Parlimen. Datuk Yang Ketua, saya menyokong RUU ini. Namun begitu, saya memohon agar pihak kerajaan akan mempertimbangkan isu-isu yang dikemukakan. Sekian, terima kasih. Cepat Tan Sri. 3 minit saja. Pak. Sekarang saya jemput Senator Tuan Abun Sui Anyit. 5+2. 15 minit. Terima kasih Yang di-Pertua. 7 minit boleh? Ya, ya tambah. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi saya diberi peluang dan masa untuk membahaskan rang undang-undang keselamatan cyber. Saya percaya duduk baru boleh cakap kan. Jadi saya percaya dengan adanya undang-undang cyber ini nanti sedikit sebanyak akan memberi satu kelegaan kepada rakyat Malaysia, terutamanya di dalam kita menghadapi dunia yang tanpa sempadan sekarang, di mana semua kehidupan kita ya diatur menggunakan internet, ya, bahkan kita sampai ke peringkat paperless kerana kita menggunakan cyber ini. Walau bagaimanapun saya membaca rang undang-undang ini di mana keselamatan cyber itu diterjemah ataupun ditafsirkan di muka surat 7, iaitu keselamatan cyber. Jadi bagi saya ingin menanyakan, apakah jaminan kerajaan jika ada pihak tertentu yang mendapatkan perkhidmatan cyber ini ya daripada syarikat asing, ya, sebab ada pihak berkuasa yang mengambil perkhidmatan, memberi kontrak kepada syarikat asing untuk memberi perkhidmatan terutamanya keuangan untuk rakyat di negara ini. Sebagai kementerian yang baru di dalam negara ini, saya ingin pencerahan dan mohon supaya menteri memberikan senarai jabatan-jabatan yang ada di bawah kementerian ini, kerana kita pun belum tahu. Ya, ini penting supaya rakyat mengetahui jabatan-jabatan yang ada di bawah kementerian ini. Tuan Yang di-Pertua, pencerobohan akaun bank sangat selalu dibahaskan di dalam media sosial. Ya, saya sendiri pada 29 hari bulan 3 2024 yang lepas, semasa saya hendak membayar menggunakan QR, tiba-tiba akaun saya baki dia kosong, dan anak saya sendiri yang menyaksikan itu 2 kali. Saya cuba 2 kali kosong. Jadi hati saya sudah berdebar. Jadi saya cuba pergi ke ATM, saya cuba cek out of service. Ini bahaya ni. Jadi inilah yang antara yang memberi satu kegusaran kepada rakyat. Dan pada bulan yang lepas, semasa bulan Februari yang lepas, saya sendiri juga macam sahabat tadi kena hack oleh scammer, di mana seminggu saya tidak ada di dalam grup Dewan Negara ini. Jadi inilah perkara-perkara yang sangat merisaukan kita. Jadi dengan adanya perkara begini, saya berharap supaya kerajaan lebih tegas lagi menangani mereka yang terlibat di dalam kegiatan skema ini, terutamanya daripada rakyat di negara ini. Tapi persoalan saya juga bagaimana kita nak menghandle dengan izin skema-skema yang daripada luar negara. Kerana sekarang ini pun AI ataupun translation semakin sangat canggih. Seolah-olah kita bercakap dengan orang Melayu, sedangkan yang di sebelah sana itu sebenarnya orang Negro.
Ya, ini antara persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan. Jadi saya ingin bertanya juga dalam perkara ini, berapakah mereka yang kena tipu oleh skema-skema di dalam negara ini? Menurut laporan polis lah ya. Jadi saya mencadangkan seperti di dalam Seksyen 14 dalam rang undang-undang ini, saya berharap ketua eksekutif akan memeriksa nombor telefon. Kalau bolehlah ya. Sebab ada pihak-pihak tertentu ni menggunakan IC orang lain untuk mendaftar telefon. Kalau bukan kerana perkara jenayah, perkara ini pasti digunakan untuk buat perbuatan jenayah. Justru itu adalah penting untuk memastikan setiap nombor telefon yang ada adalah milik individu itu sendiri atau keluarga terdekatnya. Bukan orang lain yang jauh daripada negeri lain ataupun mungkin negara lain. Jadi perbuatan begini kalau dia tak dapat membuktikan bahawa nombor telefon itu adalah miliknya, nombor telefon itu tidak bersama selari dengan IC-nya, ada sesuatu yang tidak kena di situ. Jadi pertanyaan saya lagi, adakah dengan adanya keselamatan cyber 2024 ini nanti 2024 ini dapat menjejaki dengan kadar segera skema yang menipu kita, menipu rakyat. Kerana semasa libat urus saya bertanya perkara yang keadaan ini, di mana rupanya ada satu teknologi lagi, nomor telefon yang ada di dalam skema yang mengenakan kita itulah bukan nomor telefon sebenar. Jadi saya haraplah, itulah sebab saya setuju dengan saudara, dengan sahabat senator saya tadi, kita mesti 2 kali lebih hebat daripada skema ini. Jadi saya ambil kesempatan ini kepada rakyat di luar sana supaya berhati-hatilah jika ada kerugian, kehilangan keuangan ataupun ada tawaran-tawaran yang pihak polis juga selalu menasihatkan, seolah-olah sangat baiklah kalau kita melabur 1,000 dapat 10,000. Ini semua adalah skema. Jadi justru itu saya berharap supaya seseorang yang menggunakan identiti orang lain, ini juga untuk mengelak perbuatan-perbuatan yang di luar undang-undang, supaya diambil tindakan. Jadi justru itu saya dengan ini menyokong rang undang-undang keselamatan cyber 2024. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Manolan Mohamad. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk berbahas dalam rang Undang-Undang Akta Keselamatan Cyber 2024. Salam sejahtera, salam Malaysia Bandani. Terima sekali saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Menteri, Kementerian yang baru dan juga kerajaan kerana telah membawa satu undang-undang yang baru untuk menjaga keselamatan data-data dalam negara kita. Kalau kita tengok baru-baru ini, Menteri Pertahanan telah umumkan bahawa serangan cyber berlaku di dalam negara kita sebanyak 3,000 kali sehari. Jadi ini satu angka yang besar dan kita mesti selamatkan segala data-data yang kita ada, dan serangan cyber ini menyebabkan satu kerugian kepada negara kita. Dengan itu saya juga ingin bertanya kepada Menteri berkenaan dengan tafsiran dalam fasal 4, iaitu tafsiran ancaman keselamatan cyber. Saya tengok di sini dia tidak disebut tentang dia hanya disebut sistem komputer dan komputer sahaja. Jadi adakah handphone ataupun tab itu tidak termasuk dalam ini, dan apakah sekiranya penyerang cyber itu menggunakan peranti lain selain komputer boleh didakwa dalam akta ini? Dan seterusnya saya juga ingin bertanya kepada Menteri, adakah akta ini digubal hanya untuk menjaga data-data daripada kerajaan tetapi bukan data individu? Sekiranya individu itu kena scam, adakah akta ini termaktub dalam serangan tersebut? Seterusnya saya juga ingin bertanya berkenaan dengan fasal 13, iaitu berkenaan dengan ketua eksekutif, di mana saya tengok di sini dalam fasal 13 ketua eksekutif ini sangat berkuasa kerana dia boleh
membatal, mengubah, menyemak semula keseluruhan mana-mana bahagian dalam akta ini. Jadi siapa yang akan mengetuai ketua eksekutif ini sekiranya tidak dipegang ataupun tidak dilantik orang-orang yang betul bertanggungjawab. Saya bimbang mungkin penyalahgunaan kuasa boleh berlaku kerana sekarang ni apa-apa pun boleh berlaku dengan duit. Jadi kita bimbang sekiranya orang yang dilantik itu ataupun scammer ataupun penyerang cyber itu adalah orang yang mempunyai kedudukan keuangan yang tinggi, mungkin apa-apa boleh berlaku di situ. Jadi saya minta penjelasan daripada Menteri. Seterusnya berkenaan pasal 23.1 kewajipan memberikan sekiranya insiden cyber itu berlaku. Kita tahu syarikat itu telah menceroboh data kerajaan, tetapi dia berlaku di luar negara, bukan di dalam negara kita. Jadi bagaimana untuk kita mendakwa ataupun mengambil segala dokumen tersebut untuk kita dakwa mereka? Sebab saya tengok sini denda yang dikenakan adalah 500,000 dan juga penjara sekurang-kurangnya 10 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi sekiranya tidak bekerjasama, bagaimana untuk kita nak mendakwa dia? Dan saya fikir juga Menteri bukan boleh mencadangkan supaya denda ini boleh ditingkatkan mungkin 1 juta atau 2 juta. 500,000 tu Menteri sangat rendah bagi saya. Dan seterusnya pasal 28, iaitu saya tengok sini kita pihak jawatan kuasa tersebut boleh mengeluarkan lesen kepada syarikat yang ada kelayakan dia, ada kriteria dia tadi. Dan sekiranya kita bagi lesen satu syarikat ini untuk mengurus cyber security ini, dan kita bimbang kita bagi ke third party ini data-data kita sebagai contoh yang ada, tapi nasib baiklah padu ini kita tak serah kepada pihak ketiga, tetapi akan datang ini apabila kita bagi lesen ke pihak ketiga ini dan mereka dapat lesen tersebut dan kerajaan mengenakan fee. Saya tengok di sini fee akan dikenakan kepada yang mendapat lesen tersebut. Jadi berapa fee yang akan dikenakan? Jadi itulah saya, Datuk Yang di-Pertua, saya minta penjelasan daripada Menteri banyak lagi, tapi tak apalah. Maka itu saya macam mana pun saya tetap menyokong rang undang-undang Akta Keselamatan Cyber 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat yang terakhir, Yang Berhormat Senator Datuk Bobby Swan. Pembahas yang terakhir. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang berbahas dan dikatakan yang terakhir. Saya bersetuju bahawa pengubalan rang Undang-Undang Keselamatan Cyber ini amat berdepatan dengan situasi perkembangan teknologi digital semasa, lebih-lebih lagi bagi menampung kelumpulan akta berkaitan yang sedia ada. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri di atas pembentangan rang undang-undang ini. Dalam kita menghadapi cabaran teknologi yang berkembang pesat dan pantas, ketahanan cyber bukan lagi sekadar isu teknikal, tetapi telah menjadi isu keselamatan nasional yang memerlukan tindakan segera. Aspek keselamatan dan jenayah cyber bukan sahaja berkait dengan aktiviti penggunaman, kebocoran data dan penipuan cyber, tetapi turut merentasi penggunaan platform media sosial dan soal integriti. Justru setelah meneliti cadangan akta ini, saya ingin menyentuh beberapa perkara yang perlu penjelasan. Iaitu pertama, merujuk kepada bahagian kedua pasal 5, iaitu berhubung penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Cyber Negara. Kita cadangkan supaya Jawatankuasa ini terdiri daripada menteri yang diamanahkan dengan perkara yang berkaitan.
Seterusnya terkait dengan pasal 5 juga, kita mohon mencadangkan supaya ditambah wakil daripada Sabah dan Sarawak untuk dilantik pada jatuhan kuasa ini, memandangkan di Sabah juga kerjaannya telah menubuhkan Pelan Tindakan Kerjaan Digital Wilayah Sabah 2020 hingga 2024 yang kini dalam fasa ketiga. Manakala pasal 22 Pasal 3 dicadangkan supaya entiti infrastruktur maklumat kritikal negara mengambil langkah korektif berdasarkan laporan penilaian risiko keselamatan cyber sebelum mengarah entiti untuk menilai semua risiko keselamatan cyber. Pasal 22, Pasal 7 dan Pasal 8 wujudnya denda minimum kerana ia memberikan panduan dan penjelasan kepada hakim, peguam dan orang awam mengenai akibat pelanggaran undang-undang. Dan pasal 24 berkaitan latihan keselamatan cyber, perlu juga ada empati dalam undang-undang. Saya merujuk kepada pasal 2, 3 dan 4. Walaupun ketua eksekutif memberi kuasa sedemikian, entiti perlu diberi ruang untuk mengumumkan rayuan secara bertulis kepada ketua eksekutif. Sekiranya pada waktu dan masa yang dihasratkan tidak dapat dipenuhi oleh entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, namun tertakluk kepada persetujuan ketua eksekutif setelah meneliti dan mempertimbangkan rayuan tersebut. Kesimpulannya, kerajaan perlu sesuatu kuasa yang bersifat legislatif supaya tindakan dan arahan berhubung keselamatan cyber mengikat semua agensi kerajaan dan syarikat swasta khususnya yang dikategorikan sebagai infrastruktur maklumat nasional kritikal atau NCII, di mana NCII ini adalah aset nyata dan maya, sistem serta fungsi penting kepada negara ini, di mana kelumpuhan dan kemusnahan berisiko menggugat ekonomi, pertahanan, imej negara, kesihatan serta keselamatan awam dan keupayaan kerajaan untuk berfungsi. Datuk Yang Tertua, itu saja dari saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat semua, terima kasih. Dijemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada seramai 14 Yang Berhormat Senator yang telah pun mengambil bahagian di dalam perbahasan rang Undang-Undang Keselamatan Cyber tahun 2024 yang dibentangkan di Dewan Negara petang ini. Tuan Dipertua, saya rasa semua Yang Berhormat Senator yang mengambil bahagian di dalam perbahasan menerima bahawa perlu untuk kami mewujudkan rang undang-undang ini kerana cukup penting soal keselamatan cyber kepada negara kita, khususnya bergerak ke depan bila kita lihat apa yang boleh disebut sebagai perubahan yang dibawa melalui dunia digital. Seperti mana saya sebut Tuan Ketua dalam ucapan awal saya, kita lihat bagaimana ekonomi digital berupayaan untuk menyumbang sebanyak 25% pada KDNK dalam tahun 2025. Ini menunjukkan impact apa yang disebut sebagai pendigitalan kepada
semua negara di seluruh dunia. Dan saya rasa sekarang kita dapat lihat semua negara sedang membuat kesiapsiagaan baik dari segi sudut perundangan, struktur-struktur yang perlu supaya kita dapat menerima dan mengambil bahagian penuh dalam aspek pendigitalan, dan juga soal berkaitan dengan memberi maklumat kepada rakyat jelata supaya bukan saja kerajaan tapi seluruh negara dapat mengambil bahagian dan bersedia untuk cabaran-cabaran yang kita akan hadapi dalam dunia digital yang akan datang. Di sini Tuan Ketua, dapat kita lihat akta ataupun rang undang-undang ini membawa rujukan yang spesifik kepada aspek entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Ini bermaksud, Tuan Ketua, saya buat rujukan kepada tafsiran di muka surat 7, Tuan Ketua dapat lihat. Tafsiran diberikan dengan cukup jelas di bahagian kedua, entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, yang menunjukkan bahawa fokus di dalam rang undang-undang ini adalah kepada entiti-entiti yang mana sekiranya diganggu, ianya akan membawa kesan yang sangat memudaratkan kepada bukan sahaja ekonomi tapi sosial dan juga perkara berkaitan di dalam negara kita. Jadi di situ disebut, Tuan Ketua, entiti infrastruktur maklumat kritikal negara artinya entiti kerajaan ataupun, Tuan Ketua, orang yang ditetapkan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara di bawah Seksyen 17 dan 18. So, it's spesifik kepada entiti. Dan kalau kita lihat kepada, Tuan Ketua, apa yang disebut sebagai jadual. Jadual, Tuan Ketua, dapat kita lihat di muka surat 50. Muka surat 50 dengan jelas menyenaraikan sektor infrastruktur maklumat kritikal negara, iaitu kerajaan, perbankan dan kewangan, sektor pengangkutan, sektor pertahanan dan keselamatan negara, sektor maklumat, komunikasi dan digital, sektor perkhidmatan jagaan kesihatan, sektor air, sektor pembentungan dan pengurusan sisa, sektor tenaga, Tuan Ketua, sektor pertanian dan perladangan, perdagangan, industri dan ekonomi, sains, teknologi dan inovasi. So, ini adalah sektor-sektor yang kita lihat menjadi sektor-sektor yang sangat penting. Sekiranya terdapat serangan ataupun ancaman cyber, ianya boleh, dan sekiranya berjaya, ianya boleh mendatangkan kesan yang sangat memudaratkan kepada negara. Jadi perlu untuk kami melihat bagaimana kita boleh mewujudkan satu undang-undang supaya kita boleh mengambil langkah-langkah untuk pastikan bahawa entiti-entiti ini bersiap saga. Entiti-entiti ini faham berkenaan dengan risiko yang wujud. Dan bagaimana kita dapat melaksanakan. Jadi daripada situ, Tuan Ketua, kita lihat sekali lagi dalam apa yang kita sebut sebagai takrifan. Infrastruktur maklumat kritikal negara artinya satu sistem komputer yang gangguan pada mana, Tuan Ketua. Saya baca daripada muka surat 7, Tuan Ketua. Yang gangguan kepada mana atau kemusnahan komputer atau sistem komputer itu boleh membawa kesan yang memudaratkan terhadap penyampaian apa-apa perkhidmatan yang perlu bagi keselamatan, pertahanan, hubungan luar negara, ekonomi, kesihatan awam, kesejahteraan awam atau ketenteraan awam di Malaysia, atau terhadap keupayaan kerajaan persekutuan atau mana-mana kerajaan negeri untuk menjalankan fungsinya secara berkesan. Jadi kalau kita lihat daripada aspek sudut ini, maka faham kita pendekatan yang diambil oleh kerajaan supaya kita dapat memberikan fokus kepada entiti-entiti ini bukan sahaja di peringkat kerajaan persekutuan, Tuan Ketua, tapi juga di peringkat kerajaan negeri. Kerana ini adalah satu perkara yang merentasi seluruh negara. Jadi soal bagaimana kita nak bawa bersama perkara ini diperbincangkan, diambil pandangan, pendapat, bagaimana kita boleh perkukuhkan lagi dalam bergerak ke depan. Maka di situlah kita lihat struktur dia. Kita wujudkan jawatan kuasa. Di dalam jawatan kuasa tersebut, sebagai setiausaha, kita lantik ketua eksekutif yang sekarang mengetuai NAKSA. Dan ketua eksekutif juga mempunyai apa yang disebut sebagai jawatan kuasa beliau. Dan ini dapat kita lihat di dalam Seksyen atau Fasal 11, Ketua Eksekutif hendaklah menubuhkan dan menegara satu sistem keselamatan negara yang dikenali sebagai Sistem Pusat Penyelarasan dan Kawalan Cyber Negara
bagi maksud menguruskan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber. Dan kita lihat juga takrifan diberikan apa maksudnya ancaman serangan cyber dan sebagainya. Ini semua ditarifkan dan dihuraikan secara terperinci di dalam Seksyen 35 ataupun Fasal 35 Rang Undang-Undang ini. So di situ kita dapat lihat bahawa wujudnya struktur yang akan memainkan peranan yang penting supaya kita dapat menimbangkan apakah masalah-masalah yang kita akan hadapi dengan merujuk kepada masalah-masalah yang sudah berlaku, dengan merujuk kepada pendekatan bahawa teknologi akan berubah dan bergerak ke depan, kita kena wujudkan satu struktur yang boleh bertindak secara pantas. Jadi beberapa soalan dibangkitkan oleh senator-senator tadi. Satu, sama ada ianya hanya terpakai kepada sektor kerajaan. Tidak, kerana kita lihat kepada jadual, ianya juga boleh terpakai kepada sektor-sektor yang lain. Kedua, adakah ianya hanya terpakai kepada kerajaan persekutuan? Jawapannya tidak. Takrifan dia menunjukkan ianya juga terpakai kepada kerajaan negeri. Jadi yang ketiga, soal berkenaan dengan kuasa ketua eksekutif. Disebut kuasa itu sangat luas. Tapi jangan kita lupa undang-undang ataupun rang undang-undang ini melihat kepada masalah yang boleh timbul seakibat itu. Oleh yang sedemikian, ketua eksekutif itu menjadi setiausaha kepada jawatan kuasa. Dan jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Juga dengan menteri-menteri tertentu, ketua polis negara, ketua pertahanan dan sebagainya. Kerana jawatan kuasa itu menjadi tempat di mana perkara-perkara yang dilaksanakan oleh ketua eksekutif dapat diputuskan sama ada betul atau tidak. Kalau ada masalah yang timbul, kalau ada timbul sebagai persoalan, maka di situlah penjelasan diberikan dan keputusan dibuat. Kemudian kita lihat kepada aspek perlunya untuk kita pastikan bahawa kita ada sistem keselamatan cyber yang kukuh. Tuan Dipertua, ini menjadi sebab di mana kita lihat keperluan undang-undang ataupun peruntukan dibuat secara spesifik supaya kita boleh melantik pakar. Soal berbangkit tadi berkenaan dengan sama ada ataupun tidak kita akan menggunakan AI dan sebagainya. Tuan Dipertua, yang berhormat sekalian, kita semua tahu teknologi itu tidak menunggu sesiapa. Hari ini kita baca berkenaan teknologi yang tertentu, esok teknologi lain yang dikemukakan pula. Jadi ianya bergerak dengan cukup pantas. Dan kita sudah tentunya perlukan bantuan daripada pakar-pakar kita yang ada untuk memberikan kepada kita maklumat yang lebih relevan berkenaan dengan teknologi baru ini. Dan juga dalam soal kita menghadapi ancaman yang dibawa oleh teknologi baru itu, saya rasa di situlah perlunya untuk kita mendapat nasihat daripada pakar-pakar yang kita sekarang sebut ataupun kita beri kelonggaran di dalam undang-undang ini. Kemudian kita lihat kepada aspek keselamatan, perlesenan. Saya setuju apa yang dibangkitkan tadi, kita kena perketatkan, kita kena pastikan bahawa kita ada apa yang disebut sebagai trust yang tertentu sebelum kita buat lantikan untuk pakar-pakar, dan itu juga telah pun dibuat peruntukan, Tuan Dipertua, di dalam perundangan ini. Jadi di situ, Tuan Dipertua, kita dapat lihat bahawa sebenarnya undang-undang ataupun rang undang-undang ini sangat perlu pada masa sekarang. Dan kepada saya, apabila kita lihat kepada kenapa pentingnya untuk kita pastikan bahawa diwujudkan sekarang sebagai rang undang-undang, walaupun dulu kita ada MKN, sekarang disebut kenapa perlu kita ada undang-undang. Tuan Dipertua, saya nak bagi jaminan kepada semua di sini, seperti mana saya sebut tadi di dalam ucapan pembukaan saya. Walaupun kita ada undang-undang yang baru pada hari ini, kita cukup jelas bahawa apa yang telah pun diputuskan sebelum daripada ini, ya, apabila kita lihat kepada keputusan yang dibuat oleh NAKSA, misal kata, oleh MKN, penubuhan jawatan kuasa yang baru, Tuan Ketua, walaupun ianya mewujudkan struktur yang baru, tetapi apa-apa langkah-langkah, standard-standard, proses, keputusan dan sebagainya yang telah pun diangkat sebelum daripada ini, ianya tetap akan berkuasa selagi mana ianya tidak bertentangan dengan apa yang digubal oleh undang-undang ini. Dan di situ, Tuan Ketua, sebelum undang-undang ini digubal dan dibentangkan, ada pemeriksaan dibuat. Akta-akta yang wujud, saya sebut tadi, saya senaraikan beberapa akta-akta tertentu. So we have looked at it.
untuk pastikan bahawa apa yang kita gubalkan di sini tidak ada apa-apa yang bertentangan. So di dalam keadaan tersebut, saya rasa tidak ada masalah apabila kita lihat kepada pembentangan rang undang-undang ini, dan sebenarnya keperluannya pada masa ini supaya kita bersedia bergerak ke depan untuk menghadapi masalah yang kita dapat lihat sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku di dalam masa yang akan datang. Tuan Ketua, saya lihat banyak soalan yang telah pun dibangkitkan. Saya akan cuba untuk jawab semua sekiranya boleh. Kalau tidak, saya akan berikan secara bertulis. Terdapat beberapa persoalan yang memerlukan angka-angka khusus, dan saya dalam keadaan tersebut saya telah memaklumkan kepada tim saya supaya dapat maklumat tersebut dan salurkan kepada Yang Berhormat secara bertulis. Saya harap dapat dibuat sebelum sesi ini berakhir. Kalau tidak, kita akan usahakan supaya ianya dikemukakan secepat yang seboleh, Tuan Ketua. Pertama, soalan-soalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datin Ros Suryati Alang bertanyakan berkenaan dengan soalan national baseline, soal berkenaan dengan apakah cadangan national baseline turut merangkumi ataupun dirangkumi dalam rekod menggunakan teknologi seperti blockchain. Tuan Ketua, berhubung penggunaan teknologi blockchain di dalam national baseline, rang undang-undang ini akan menggunakan pendekatan berasaskan penilaian risiko dan menentukan secara meletakkan kawalan perlindungan terhadap sebarang teknologi yang digunakan, termasuknya juga teknologi blockchain. Sememangnya blockchain merupakan satu-satunya teknologi yang memberi keupayaan untuk mengesahkan susu-galus sebuah rekod data dan transaksi. Namun begitu, Tuan Ketua, ingin saya juga nyatakan di sini, terdapat ancaman keselamatan cyber kini yang telah wujud di dalam teknologi itu juga. So, kita kena berhati-hati. Sehubungan dengan itu, adalah penting dalam rang undang-undang ini agar elemen penilaian risiko dilaksanakan sebagai asas sebelum kita menentukan apakah teknologi yang akan digunakan untuk membenar ataupun untuk kami melaksanakan peruntukan undang-undang ini as we go along ataupun Tuan Ketua dalam masa akan datang. Keduanya soalan berkenaan dengan menyatakan sama ada pakar keselamatan cyber yang dilantik adalah pakar-pakar daripada luar negara ataupun pakar-pakar tempatan. Tuan Ketua, syarat berkaitan dengan pelantikan pakar tidak kami nyatakan secara khusus di dalam rang undang-undang ini. Walau bagaimanapun, bagi maksud soal pelantikan pakar keselamatan cyber tersebut, Ketua Eksekutif akan mempertimbangkan semua perkara yang perlu, termasuklah kelayakan, pengalaman, kesesuaian untuk melantik warga negara ataupun bukan warga negara dalam hal perkara yang berkenaan dengan pelantikan pakar itu dibuat dalam soal pertimbangkan pelantikan tersebut. Tuan Ketua, Ketua Eksekutif akan sentiasa memberi pertimbangan yang tinggi kepada hal keselamatan dan kedaulatan negara di dalam perkara pelantikan pakar ini. Perkara ini, saya tegaskan, tidak akan kami sekali-sekali kompromi. Berkaitan dengan penjelasan tapisan yang dibuat, tapisan keselamatan yang lebih ketat akan dijalankan pada kaki tangan yang menguruskan sistem digital di dalam negara kita, memandangkan mungkin ada mereka yang tahu selok-belok dan loophole yang wujud di dalam sistem yang sedia ada. Kerajaan akan mengambil semua langkah-langkah termasuk juga langkah-langkah menjalankan tapisan, Tuan Ketua, tapisan keselamatan yang lebih ketat sekiranya perlu bagi memastikan keselamatan maklumat yang diuruskan oleh semua kaki tangan kerajaan terpelihara dan dilindungi pada setiap masa. Berkaitan dengan soal sama ada mesyuarat ASEAN ke-38 dan ke-39 telah pun mengurak langkah ke arah penghasilan rang undang-undang ini dan apakah perkembangan inisiatif yang dicadangkan dalam mesyuarat tersebut telah dilaksanakan dalam kerangka sistem digital negara. Tuan Ketua, Malaysia bergerak secara kolektif
bersama negara-negara di peringkat serantau dan antarabangsa berhubung keselamatan atau kerjasama keselamatan cyber. So there is collective effort supaya kita dapat bergerak bersama, kerana kita semua tahu bahawa soal cyber ini adalah soal yang tidak melihat kepada had sempadan sesebuah negara. Di perangkat ASEAN, Tuan Dipertua, Malaysia bersama dengan negara-negara ASEAN telah pun membangunkan pelbagai inisiatif, termasuk juga Tuan Dipertua apa yang dikenali sebagai the ASEAN Cyber Security Cooperation Strategy daripada tahun 2021 sehingga 2025. Pada masa yang sama, Malaysia dan negara-negara anggota ASEAN sentiasa bekerjasama dengan rakan dialog dalam memperkukuhkan keselamatan cyber termasuk pembangunan kapasiti. Terkini, ASEAN telah bersetuju untuk menubuhkan ASEAN Computer Emergency Response Team ataupun CERT dan akan melaksanakan pengoperasiannya secara berperingkat. Dan itu saya boleh juga menyatakan di sini bahawa hampir seluruh perjumpaan dengan menteri-menteri peringkat ASEAN ini peringkat antarabangsa memang sudah tentunya soal berkenaan dengan keselamatan cyber diperbincangkan kerana bergerak ke depan. Kita semua nak lihat pada mewujudkan satu struktur untuk pastikan bahawa kita sedia untuk menghadapi masalah dengan pantas sekiranya berlaku, dan ianya adalah satu perkara di dalam atau diberikan prioriti oleh pihak kita. Kemudian berkenaan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Susan Cemarai Anding, bertanyakan berkenaan dengan soalan-soalan keselamatan cyber. Bertanyakan berkenaan dengan padu. Sama ada ataupun tidak, sistem padu adalah lapuk seperti mana yang telah pun dilaporkan. Tuan Dipertua, saya rujuk kepada beberapa kenyataan yang telah pun dikeluarkan, termasuk juga daripada Cyber Security Malaysia yang menjawab kepada apa yang disebut di situ. Secara keseluruhan, Tuan Dipertua, padu merupakan satu inisiatif kerajaan di mana satu pengkalan data utama negara yang selamat disediakan. Ianya satu pengkalan data utama yang komprehensif dan hampir masa sebenar yang boleh atau membolehkan analitik data yang lebih tepat dihasilkan. Ia juga yang Tuan Dipertua akan membantu kerajaan dalam mengubal dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data. Ini akan membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar bagi mengimbangi kedudukan fiskal negara. Berdasarkan objektif padu, ianya bukan merupakan sistem yang lapuk. Pembangunan adalah berdasarkan hasil daripada dapatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi secara kolektif dengan melihat kepada aspek pengurusan data dalam ekosistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Teknologi yang digunakan Tuan Dipertua adalah sesuai dengan keperluan semasa dan sentiasa akan dilihat bagaimana boleh ditambah baik seiring dengan perkembangan teknologi. Soalan daripada Senator Datuk Sivaraj, anak lelaki Chandran yang hadir, soal berkenaan dengan tafsiran. Tafsiran infrastruktur maklumat kritikal negara, iaitu sama ada ianya hanya melingkungi kerajaan dan agensi-agensi. Saya telah jawab tadi. Tafsiran infrastruktur maklumat Tuan Dipertua adalah bersifat umum, ya. Dan dia boleh meliputi infrastruktur maklumat kritikal negara yang dimiliki atau dikendalikan oleh agensi-agensi kerajaan atau juga agensi sektor swasta seperti bank, syarikat telekomunikasi dan sebagainya. Turut ditanya ataupun ini merupakan cadangan. Peranan Jawatan Pilihan Khas Keselamatan Komunikasi perlu dipertimbangkan untuk menjalankan semak dan imbang dalam pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan Cyber, Tuan Dipertua. Pendekatan kerajaan dalam hal ini adalah berpandukan kepada pendekatan yang telah diambil dalam pelaksanaan Strategi Keselamatan Cyber Malaysia or otherwise known dengan izin the Malaysia Cyber Security Strategy yang dilaksanakan secara whole of society and whole of government. Yang izin melalui pelaksanaan rang undang-undang ini. Kerajaan akan terus bekerjasama dengan semua pemegang taruh daripada agensi kerajaan swasta dan juga pihak akademia dan juga badan bukan kerajaan, NGOs, termasuklah jawatan kuasa pilihan khas jika terdapat keperluan dan selaras dengan fungsi jawatan kuasa pilihan khas tersebut.
Di sini saya mengalu-alukan cadangan yang dibawa oleh senator tadi. Sekiranya ada cadangan lain, sila berikan kepada kami dan kami akan lihat kepada cadangan itu dan sejauh mana boleh kita akan angkat supaya dipertimbangkan. Soal berkenaan dengan peranan Cyber Security Malaysia. Tuan Ketua, Cyber Security Malaysia adalah satu company limited by guarantee yang ditempatkan di bawah Kementerian Digital. Dengan penguatkuasaan RU ini, kelak Ketua Eksekutif akan diberi kuasa perundangan yang jelas untuk melaksanakan penyelarasan tindakan berkaitan keselamatan cyber dan penguatkuasaan peruntukan RUU ini. Dengan mengambil pendekatan pembangunan industri tempatan yang menyeluruh, NACSA akan bekerjasama dengan semua pemain industri tempatan termasuk CSM dalam memperkukuhkan keselamatan cyber infrastruktur maklumat kritikal negara. Tadi ada dibawa soalan, kalau tak silap, Tuan Ketua oleh sahabat saya, Senator Tuan Abun Sri Anit berkenaan dengan agensi-agensi yang terletaknya di bawah Kementerian Digital. Soalan itu ini saya jawab, kita ada 7 agensi. Kita mula dengan Jabatan Digital Negara, Tuan Ketua, dahulunya dikenali sebagai Mampu. Kemudian kita ada MDEC. Kemudian kita ada DNB, kita ada dikenali sebagai MINIC, Cyber Security Malaysia, Jabatan Perlindungan Data Malaysia dan akhirnya kita ada My Digital Corporation. Jadi itu 7 agensi-agensi di bawah naungan Kementerian Digital. Kemudian kita ada soalan daripada Senator Michael Mujalihan yang memohon penjelasan sama ada perlu dilantik wakil daripada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak yang merupakan pakar dalam bidang cyber dalam Jawatan Kuasa Keselamatan Cyber Negara. Tuan Ketua, rang undang-undang ini tidak menyatakan dengan spesifik keanggotaan Jawatan Kuasa Keselamatan Cyber adalah berdasarkan daripada negeri. Namun sekiranya mana-mana orang daripada Sabah atau Sarawak mempunyai apa yang disebut sebagai pengalaman dan keupayaan dalam keselamatan cyber memang sudah termasuk dalam takrifan yang ada di situ dan boleh dilantik sekiranya keputusan sebegitu dibuat. Ini adalah tersebut di dalam rang undang-undang ini juga. Ianya memfokuskan kepada soal kepakaran, Tuan Ketua. Dan tadi juga soalan ditanya berkenaan dengan perkara ini apabila disebut tidak lebih daripada 2 orang lain yang hendaknya dilantik oleh jawatan kuasa dalam kalangan orang itu, kita kena lihat dengan ayat seterusnya, ya. Orang dalam kalangan orang yang mempunyai kedudukan dan juga pengalaman di dalam soal keselamatan cyber. Soal berkenaan dengan mekanisme yang sedia ada, sama ada ataupun tidak, ianya cukup untuk menangani masalah kebocoran data daripada orang akibat daripada kecuaian. Tuan Ketua, kerajaan sentiasa mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan cyber supaya tidak berlaku kebocoran data termasuk daripada orang dalam juga. Ya, so ianya applies across the board. Rang undang-undang ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menangani apa-apa kelemahan atau kekangan yang melibatkan infrastruktur maklumat kritikal infrastruktur maklumat kritikal negara. Itu sebab saya pada awalnya membuat rojokan yang spesifik kepada struktur undang-undang ini supaya kita dapat faham pendekatan yang diambil. Dan ini tidak termasuk juga undang-undang lain yang sedia ada yang juga terlibat ataupun berkaitan dengan data peribadi. Kemudian apakah mekanisme penguatkuasaan undang-undang dalam fasal 36 dan 40 kerana terdapat kebimbangan kepada penyalahgunaan. Tuan Ketua, penguatkuasaan rang undang-undang ini akan dibuat oleh pegawai penguatkuasa yang terdiri daripada pegawai polis dan juga pegawai diberi kuasa oleh menteri di bawah fasal 36 rang undang-undang ini. Saya rujuk kepada fasal 36, Tuan Ketua. Ianya dapat kita lihat di muka surat 34 dan beberapa yang berhormat senator telah bangkitkan soal ini. Menteri boleh secara tertulis memberi kuasa kepada mana pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguasaan di bawah akta ini dan dicadangkan supaya disebut di situ secara jelas
seseorang itu haruslah seorang yang berjawatan inspektor atau lebih tinggi. Tuan Ketua, sebenarnya ianya digubal secara supaya kita dapat lihat kepada aspek yang perlu ditangani oleh pegawai tersebut. Sekiranya diperlukan seseorang pegawai yang berkelayakan tinggi untuk memfokuskan kepada aspek-aspek tertentu, maka kuasa ada untuk kami pastikan bahawa seseorang pegawai yang berkelayakan dilantik, Tuan-Tuan. Soalan daripada Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian tanakan berkenaan dengan kekerapan mesyuarat JKSN. Ini satu perkara yang memang ada dibangkit, ramai yang khawatir awal kerana tidak disebut di situ. Tuan-tuan, saya rasa perkara yang dirujuk oleh Senator adalah berkenaan dengan jawatan kuasa. Kalau kita lihat kepada perkara fasal 7 muka surat 11 dan correct me if I'm wrong, Professor, I think this is what you were referring to. Dengan izin, jawatan kuasa hendaklah mengadakan mesyuarat seberapa kerap sebagaimana ditentukan oleh pengerusi, dan mesyuarat hendaklah diadakan pada masa dan di tempat sebagaimana yang ditentukan oleh pengerusi. Jadi tidak disebut di situ secara spesifik bila perlu kita ada mesyuarat, tetapi Tuan Dipertua, kita kena baca ayat tersebut dengan bahagian keduanya, di mana selepas jawatan kuasa ditubuhkan, ianya akan bermesyuarat, dan dalam mesyuarat itu akan ditentukan sebenarnya struktur perjumpaan dan sebagainya. Dan kami juga kena lihat bahawa di dalam keadaan kita bincang serangan cyber ni, ianya berlaku secara dengan izin disruptif. Boleh berlaku bila-bila dan keadaan dia juga akan berbeza. Jadi kelonggaran diberikan supaya tidak ada sekatan. Maka kalau perlu persidangan, jawatan itu perlu berjumpa, bermesyuarat dan sebagainya, kelonggaran yang diberikan sekarang itu membenarkan supaya mesyuarat tergempar dipanggil untuk kita menimbangkan keperluan semasa, Tuan Dipertua. Kemudian saya beralih ke soalan ditanya oleh Senator Suruandi Saad. Soal berkenaan dengan penubuhan jawatan kuasa. Jawatan kuasa disebut telah pun ditubuhkan dalam arahan MKN 26. Apakah tindakan yang telah diambil sedang dikenal pasti dalam dan sebagainya, tidak berlaku pertindihan arahan dan kuasa serta bagaimana pemadanan kuasa bagi memastikan jawatan kuasa dapatlah bertindak dengan sewajarnya. Tuan-tuan, saya telah pun memberi ulasan berkenaan dengan perkara ini tadi, juga disebut di dalam ucapan saya awal secara ringkas dengan berkuasanya rang undang-undang ini, tuan-tuan. Arahan MKN ke nombor yang ke-26 akan disemak semula dan diselaskan dengan rang undang-undang ini. Selaras dengan itu, arahan-arahan yang terdahulu yang dikeluarkan oleh MKN 26 yang menyentuh berhubung dengan JKSN akan dibatalkan. Dan as I said earlier, kita akan lihat pertindihan dan sebagainya kita akan selaraskan. Soal berkenaan dengan kerjasama di antara agensi yang turut melibatkan sektor komunikasi dalam memastikan agenda memelihara dan melindungi data agar lebih berkesan di masa hadapan. Sejauh manakah kita mempunyai kepakaran yang perlu untuk membendung pencerobohan terutama dalam sistem kerajaan. Tuan Dipertua, kalau kita rujuk kepada jadual yang saya sebut tadi, muka surat 10 dihuraikan di situ jadual. Rang undang-undang ini telah mengenal pasti beberapa sektor maklumat komunikasi yang termasuk sektor. Rang undang-undang ini telah mengenal pastikan beberapa sektor, dan ini termasuk juga sektor maklumat, komunikasi dan digital sebagai salah satu daripada sektor NCII yang akan melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan keselamatan aset, sistem dan infrastruktur termasuk aspek perlindungan data. Rang undang-undang ini memfokuskan kepada pembangunan cyber security baseline, akan pastikan tindakan yang lebih pantas dan berkesan sebagai insiden keselamatan cyber termasuk dalam sektor maklumat, komunikasi dan digital di masa hadapan. Kerajaan juga, Tuan Dipertua, melalui NAKSA telah mengenal pasti keperluan untuk meningkatkan kepakaran keselamatan cyber melalui Pusat Penyelarasan dan Kawalan Cyber Negara atau National Cyber Coordination and Command Center, NC4, yang telah pun dibangunkan pada tahun 2014 dan telah mula beroperasi sejak tahun 2016 lagi, tuan-tuan.
Pada masa ini, ianya sedang dinaik taraf di bawah rancangan Malaysia ke-12 dalam meluaskan visibility pemantauan dengan merangkaikan semua pusat pemantauan dalam negara termasuk pusat pemantauan yang dikendalikan oleh syarikat swasta. Sistem ini akan dinaik taraf lagi dan dilengkapi dengan sistem pengurusan insiden yang terkini dan lebih berkesan bagi meningkatkan pengurusan insiden cyber melibatkan pasut tindakan balas kecemasan komputer ataupun yang saya sebut tadi di Computer Emergency Response Team di peringkat ketua sektor dan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Soalan berkenaan dengan kuasa melantik pakar saya telah pun jawab tadi. Hanya saya nak mengulas soal sama ada ataupun tidak. Kami juga akan lihat kepada kepakaran tempatan dari sudut latihan dan sebagainya. Soalan dia yes, kita akan juga melihat kepada kerjasama yang boleh kita laksanakan dengan universiti awam dan swasta untuk tujuan ini. Kemudian soalan yang dibangkitkan oleh Senator Dato' Aman Azhar Abu Hanifah, soalan berkenaan dengan penerimaan teknologi AI. Semakin diterima pakai dunia, masa kini adakah Kementerian bercadang untuk aplikasi penggunaan AI dalam masa dekat dalam agensi-agensi jabatan terpilih? Bagaimanakah pihak melihat senario ini? Adakah mekanisme yang sesuai diaplikasikan penggunaan seperti ini? Tuan Dipertua, pelaksanaan AI oleh Kementerian Digital terajui oleh MDEC bagi peringkat nasional dan juga Jabatan Digital Negara bagi peringkat sektor awam. Kementerian Digital sentiasa menggalakkan agensi untuk menggunakan teknologi-teknologi terbaru, teknologi AI juga termasuknya yang bersesuaian dalam inisiatif-inisiatif di semua agensi. Soalan yang dibangkitkan oleh Senator Norita Soal yang masih ada di dalam Dewan, soalan dia apakah pecahan kes-kes jenayah skam mengikut negeri-negeri. Yang berhormat, perkara itu adalah perkara yang saya perlu berikan secara khusus kerana ianya melibatkan maklumat di setiap negeri. Ya, dan saya akan kemukakan selepas daripada apakah dasar dan tindakan yang akan diambil oleh kerajaan ke atas perkara-perkara seperti data breach dan jenayah cyber. Tuan Dipertua, jika ketirisan data atau data breach berlaku disebabkan kegagalan sesebuah entiti NCII mematuhi kehendak berkaitan keselamatan yang ditetapkan di bawah rang undang-undang ini, maka tindakan yang sewajarnya boleh diambil terhadap NCII tersebut. So, kita lihat dihuraikan secara spesifik di dalam seksyen-seksyen tertentu, arahan boleh dikeluarkan, tata amalan dan sebagainya, dan sekiranya ianya tidak diangkat dan berlaku kesalahan yang boleh membawa kepada tindakan seperti mana di dalam rang undang-undang ini. Dari segi pentadbiran kerajaan, pematuhan mana-mana peruntukan undang-undang bertulis akan sentiasa dipantau atau dititik beratkan. Kerajaan akan mengambil segala langkah yang perlu untuk memastikan peruntukan rang undang-undang ini dipatuhi sepenuhnya oleh agensi-agensi di bawah kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Oleh itu, walaupun rang undang-undang ini memperuntukkan apa yang disebut sebagai pengecualian kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri daripada didakwa bagi mana-mana kesalahan di bawah rang undang-undang ini tidaklah bermaksud, Tuan Ketua, kelonggaran diberi kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam melaksanakan peruntukan RUU ini. Peruntukan yang serupa juga terdapat dalam undang-undang berkaitan keselamatan cyber di negara-negara lain, saya sebut tadi Australia dan juga di Singapura. Kalau kita lihat, Tuan Ketua, kepada ayat yang digunakan, ianya jelas bahawa kerajaan-kerajaan tidak boleh didakwa untuk kesalahan di bawah undang-undang ini. Tetapi memang dari sudut pemakaian ianya juga jelas disebut di dalam RUU ini. Soal berkenaan dengan apakah pendirian kerajaan madani untuk mengimbangi kewujudan akta dengan dasar ketulusan kerajaan madani, hak kerahsiaan dan dasar perlindungan data peribadi di dalam mengenai isu seperti penipuan di atas talian. Tuan Ketua, rangka kerja yang diwujudkan di bawah rang undang-undang ini adalah bertujuan untuk melindungi data dan maklumat yang terdapat di dalam infrastruktur maklumat kritikal negara. This is tertera seperti mana saya sebut tadi. Oleh itu, RUU ini sememangnya menyokong hak privasi dan perlindungan kepada data dan maklumat-maklumat tersebut. Dasar ketelusan yang diamalkan oleh kerajaan madani adalah tertakluk kepada hak
berkenaan perlindungan maklumat dan kerahsiaan maklumat. Kemudian soalan-soalan yang dibangkitkan seterusnya, apakah langkah-langkah atau program-program lain untuk menyekat kes-kes penipuan atas talian di kalangan rakyat kita, termasuk para petani, nelayan, ibu bapa, orang kurang upaya, orang tua menetap di luar negara, luar bandar, setakat ini. Tuan-tuan, langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk sekat kes-kes penipuan dalam talian. Pertama, terdapat pindaan kepada undang-undang yang sedia ada. Dalam hal ini, kerajaan sedang dalam proses membawa pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, Akta Jenayah Komputer tahun 1997 dan Akta Perlindungan Data Peribadi tahun 2010 bagi memperkukuhkan keselamatan data serta kuasa penyiasatan dan pendakwaan berhubung jenayah cyber termasuk penipuan dalam talian. Kemudian, Tuan Dipertua, pada masa sekarang, mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Cadangan pengubalan undang-undang baru berkaitan dengan kemudaratan jenayah dalam talian sedang berlangsung pada 5 hari bulan Februari tahun ini dan 13 hari bulan Mac tahun ini. Yang berhormat Datuk Seri Azlina Osman, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi, dan juga YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, telah pun mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Cadangan pengubalan undang-undang baru berkaitan kemudaratan jenayah dalam talian. Inisiatif cadangan pengubalan undang-undang baru ini adalah bagi menangani isu berkaitan jenayah cyber termasuk membendung kegiatan penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, selain juga dalam masa yang sama mencerminkan keprihatinan kerajaan madani dalam memastikan keselamatan rakyat dalam alam cyber tidak terus terancam. Kemudian yang ketiga, Tuan Ketua, kami ada kempen kesedaran berhubung dengan jenayah cyber. Pelbagai kempen kesedaran berkenaan jenayah cyber telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi, sama ada di radio, televisyen atau dalam media massa. Sebagai contohnya, Tuan Ketua, Polis Diraja Malaysia telah melaksanakan kempen pencegahan jenayah komersial dan juga kempen pendidikan dan juga membuat penghebahan berterusan melalui sidang media, media sosial, ceramah-ceramah diadakan, juga taklimat dan juga dipaparkan di televisyen dan radio. Pengupayaan penggunaan rakyat melalui portal sebenarnya.my yang diwujudkan oleh SKMM atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertindak sebagai salah satu-satunya sumber rujukan kepada orang ramai untuk menentukan kesahihan sesuatu berita yang tular serta turut digunakan bagi menyampaikan maklumat mengenai potensi jenayah yang sedang dan boleh berlaku secara dalam talian melalui ruangan waspada. Pada bulan Julai tahun 2021, kerajaan juga telah melancarkan kempen Tak Nak Scam. Dan kempen ini, Tuan Ketua, adalah untuk mendidik rakyat Malaysia daripada jenayah cyber yang semakin meningkat. Kemudian keempat, pembangunan projek yang dikenali sebagai Cybercrime Integrated Management System. Di dalam mana NAKSA sedang proses membangunkan satu sistem, iaitu sistem tersebut untuk menjadi platform pengongsian maklumat bagi agensi-agensi penguatkuasa negara dalam mementeras jenayah cyber dengan lebih cepat dan berkesan. Kemudian, Tuan Ketua, kami juga ada Pusat Respons Scam Kebangsaan ataupun National Scam Response Center yang telah dihubungkan sebagai pusat operasi bagi tujuan menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan di dalam talian. Bagi sebarang kes scam, pihak bank boleh dihubungi melalui hotline bank yang beroperasi 24 jam setiap hari dan membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam selepas insiden penipuan berlaku. Bagi pihak NSRC juga boleh dihubungi semula sekiranya insiden penipuan tersebut berlaku dalam tempoh 24 jam. Nombor hotline bank 24 ataupun 24/7 boleh didapati. Of course, ianya di dalam setiap kad bank dan juga melalui laman sawang bank yang berkaitan. Tadi saya juga dengar berkenaan dengan isu WhatsApp itu, saya telah pun minta supaya yang mempunyai kesan terhadap semua yang berhormat senator, saya rasa ada grup dan maklumat dikemukakan, saya telah pun minta supaya pihak yang berkaitan memberikan kepada saya satu laporan dan saya akan berbincang dengan yang berhormat selepas daripada ini. Soalan berkenaan dengan
Soalan yang dibangkitkan oleh Senator Datuk Seri Zuraina Musa, terima kasih for that introduction. Yang berkenaan dengan isu beranti teknologi internet IoT. That's a good question. Kerana itu adalah cara kita sekarang berjejak ke depan. Peranti-peranti teknologi Internet of Things atau IoT merupakan infrastruktur maklumat kritikal negara. RUU ini menghendaki entiti-entiti infrastruktur maklumat kritikal negara yang memiliki ataupun mengendali peranti-peranti tersebut untuk juga mematuhi peruntukan RUU ini, dan piawaian akan kita tetapkan kemudian ya melalui tata amalan dan juga arahan Ketua Eksekutif NAKSA. Yang berhormat Senator juga Datuk Seri juga mohon penjelasan mengenai bilangan infrastruktur keselamatan cyber di bawah CSM dan NAKSA dan sejauh mana kapasiti infrastruktur itu diperlukan mengikut anjuran kes-kes keselamatan cyber. Berhubungan dengan bilangan infrastruktur keselamatan cyber dan keperluan kapasiti infrastruktur mengikut anjuran kes-kes keselamatan cyber, sememangnya Tuan Ketua, infrastruktur ini perlu terus dipertingkatkan selaras dengan teknologi terkini. So itu sebabnya soalan yang dibangkitkan itu sangat penting. Seperti mana saya mulakan ucapan saya kata teknologi develops very fast. Dalam keadaan tersebut kita perlu pastikan bahawa kami juga berkeupayaan untuk pastikan bahawa kita ada kapasiti untuk menghadapi masalah yang timbul seakibat daripada perkembangan teknologi itu, ya. Jadi strategi keselamatan cyber Malaysia atau Malaysia Cyber Security Strategy, kerajaan telah pun memperuntukkan Tuan Ketua wang sebanyak 1.8 bilion ringgit Malaysia, ya, bagi tempoh tahun 2020 sehingga tahun ini 2024 dalam projek pembangunan bagi memperkukuhkan keselamatan cyber. Ini termasuk pembangunan moral insan, penggunaan teknologi terkini dan pembangunan proses dan perundangan yang komprehensif. Dengan penguatkuasaan rang undang-undang ini kelak, tuan-tuan, kerajaan akan terus meletakkan keutamaan, ya, dalam perkukuhan aspek infrastruktur keselamatan cyber. Berbalik kepada soalan yang dibangkitkan oleh Senator Tan Sri Dato' Lau Kian Chuan, soalan mohon pencerahan berkenaan dengan no one should be above the law. Kerajaan mempertimbangkan untuk keluarkan subsection 2. Tuan Ketua, saya telah pun memberi penjelasan tadi. Kalau kita lihat kepada bagaimana peruntukan dalam fasal itu digubal, ianya tidak mengecualikan secara keseluruhan kerajaan. Ianya hanya mengecualikan daripada didakwa di bawah undang-undang ini. Tetapi keperluan undang-undang ini juga terpakai kepada kerajaan. Dan sekiranya ada pelanggaran, maka ada cara lain di bawah akta-akta lain dan juga di bawah apa disebut sebagai other regulations dengan izin yang boleh dipakai untuk kami pastikan bahawa ianya tidak berlaku lagi dan sebagainya. So memang ianya hanya dihadkan daripada pendakwaan daripada peruntukan undang-undang ini. Kemudian soal yang berbangkit, Tuan Ketua, berkaitan dengan, saya percaya ini dalam, kalau tak silap Tuan Ketua, section yang terpakai adalah section 3, ya. Soal berbangkit berkenaan dengan pemakaian luar wilayah. Kalau kita lihat kepada undang-undang ini, Tuan Ketua, seperti mana saya sebut tadi, bila kita sebut berkenaan dengan data dan kita sebut berkenaan dengan teknologi dan keselamatan cyber, ini adalah satu perkara yang merentasi sebarang sempadan. Jadi dalam keadaan tersebut sudah tentu ada keadaannya di mana sesuatu keadaan akan wujud di mana perlu untuk ada pemakaian undang-undang ini kepada luar wilayah. Jadi dalam keadaan tersebut kita ada Seksyen 3. Seksyen 3.1 dengan cukup jelas menyatakan bahawa akta ini hendaklah berhubung dengan mana-mana orang walaupun apa kerakyatan atau kewarganegaranya mempunyai kuasa di luar dan juga di dalam Malaysia
Dan jika satu kesalahan di bawah akta ini dilakukan oleh mana-mana orang di mana-mana tempat di luar Malaysia, dia boleh, tuan-tuan, dia boleh diuruskan berkenaan dengan kesalahan itu seolah-olah kesalahan itu telah dilakukan di mana-mana tempat di dalam Malaysia. Kemudian untuk pencerahan lagi, kita ada pasal kurungan 2, 3 kurungan 2. Bagi maksud subsection 1, akta ini hendaklah terpakai jika bagi kesalahan yang berkenaan infrastruktur maklumat kritikal negara itu berada secara keseluruhan atau sebahagiannya di dalam Malaysia. Soalan yang berbangkit tuan-tuan adalah sekiranya pelaku kesalahan di bawah RUU ini berada di luar negara, bagaimana hendak mendakwa pelaku atau mengambil apa-apa dokumen yang berkaitan jika didakwa. Tuan-tuan, di dalam hal ini pegawai penyiasat akan merujuk kertas siasatan ini kepada unit jenayah transnasional Jabatan Peguam Negara. Ini adalah untuk mendapat kerjasama. Ya? So ada mekanisme di mana kita boleh buat rujukan untuk minta supaya kerjasama diberikan. Dan kerjasama ini dengan negara luar melalui Jabatan Peguam Negara. Ini merupakan tata cara yang dibuat selaras dengan Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah tahun 2002, Akta 621. Pendakwaan akan dibuat setelah siasatan dilengkapkan dan pelaku dapat diekstradisi untuk dituduh di mahkamah di Malaysia berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada yang berkuat kuasa. Kemudian Tuan Ketua, soalan dibangkitkan oleh Senator Tuan Abun Sui. Soalan berkenaan dengan apakah jaminan kerajaan jika ada pihak tertentu yang mendapatkan perkhidmatan cyber daripada syarikat asing. Tuan-tuan, perkhidmatan cyber daripada syarikat asing boleh dilakukan jika mereka mendapat lesen daripada Ketua Eksekutif NAKSA tertakluk kepada prasyarat yang akan ditetapkan oleh Ketua Eksekutif NAKSA di bawah Fasal 28 RUU. Kalau kita lihat kepada Fasal 28 rang undang-undang ini, Tuan Ketua, memang cukup jelas berkaitan dengan aspek perlesenan. Ada satu bahagian yang terpakai dan aspek yang disebut dalam soal Fasal 28 adalah berkenaan kelayakan bagi permohonan lesen. Mana-mana orang boleh memohon bagi satu lesen di bawah bahagian ini jika orang itu memenuhi kehendak persyarat sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif dan juga keduanya B, tuan-tuan, tidak pernah disabitkan di atas satu kesalahan yang melibatkan aspek fraud, aspek kecurangan dan ataupun keburukan akhlak. So ianya tertera dengan jelas di situ. Isu berkenaan dengan para skamer dari luar negara, kerajaan, saya telah huraikan tadi, tapi hanya untuk tambahan, kerajaan mengenangi skamer dari luar negara dengan mengadakan kerjasama dengan negara luar, terutama dengan agensi-agensi penguatkuasa, di antaranya FBI serta badan-badan antarabangsa seperti Interpol dan juga ASEANAPOL. Soal berkenaan dengan jumlah orang yang telah ditipu, Senator, sejauh mana yang saya ada maklumat, yang saya dapat daripada PDRM, terdapat sebanyak 81,102 laporan polis. 81,102. Laporan polis dibuat bagi kes-kes melibatkan jenayah skam dari tahun 2020 sehingga 2023. Berkaitan dengan sama ada atau tidak rang undang-undang ini, skamer dijejaki dengan kadar segera tindakan yang akan diambil. Tuan-tuan, rang undang-undang keselamatan cyber bukanlah bertujuan untuk mementeras jenayah skam atau memudahkan skamer dijejaki. Walau bagaimanapun, dengan kewujudan rang undang-undang ini, sistem-sistem yang mengandungi data dapat disahkan dan dipastikan terhadap keselamatan cyber bagi sistem-sistem tersebut. Sekiranya sistem-sistem tersebut mempunyai tahap keselamatan cyber yang tinggi dan mampan, sistem-sistem tersebut sudah tentunya, Tuan Ketua, tidak dapat akan dicerobohi. Hasilnya, data-data yang penting, terutamanya infrastruktur maklumat kritikal negara, akan terjaga dan risiko berlakunya keterisan data menjadi sangat minimum. Rang undang-undang ini bermatlamat untuk melindungi komputer dan sistem-sistem komputer serta mengurangkan
impak sekiranya berlaku pencerobohan terhadap entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, maka jenayah skam dapat dibentung. Tuan Ketua, ini tidak bermaksud bahawa kerajaan tidak memberi perhatian kepada aspek itu. Saya telah pun sebut awal tadi, terdapat akta-akta lain yang juga terpakai apabila kita lihat kepada soal-soal skam ini, dan ini menjadi satu masalah yang cukup penting. Dan seperti mana saya juga telah pun huraikan tadi, berlaku sekarang ataupun diwujudkan satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azalina, Yang Berhormat Fahmi Fazil dan juga kementerian saya, untuk kita melihat bagaimana satu rang undang-undang baru dapat digubal supaya kita dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian berkaitan dengan soalan dibangkitkan oleh Senator Manulan Mohamad. Soalan-soalan berkenaan dengan Seksyen 4, takrifan ancaman keselamatan cyber. Saya telah pun memberi huraian tadi. Kalau kita lihat takrifan itu cukup ketat dan ianya dibaca dengan beberapa perkara aspek lain, juga buat rujukan kepada jadual supaya kita dapat melihat kepada fokus undang-undang ini. Persoalan berkenaan dengan penjelasan berhubung sama ada akta ini adalah untuk data kerajaan saja dan bukan data individu. Contoh, seperti saya sebut tadi, rang undang-undang ini adalah terpakai kepada infrastruktur, sistem dan aset digital NCII yang terdiri daripada agensi kerajaan dan juga swasta. Bersehubungan dengan itu, selagi mana data individu disimpan dalam NCII di bawah rang undang-undang ini, sewajarnya ia akan dilindungi mengikut tata cara yang ditetapkan di bawah rang undang-undang ini. Kemudian berkaitan dengan Seksyen 13, memohon penjelasan siapakah ketua eksekutif. Ketua eksekutif NAKSA merupakan penjawat awam yang dilantik mengikut peraturan-peraturan kerajaan yang terpakai bagi pengisian jawatan terbuka berkenaan. Tuan Ketua, Ketua Eksekutif NAKSA menjalankan fungsi dan kuasanya di bawah rang undang-undang ini secara bebas dan tidak tertakluk kepada apa-apa campur tangan politik. Walau bagaimanapun apa-apa tindakan Ketua Eksekutif NAKSA boleh dipantau oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan arahan yang berkaitan boleh diberikan oleh jawatan kuasa kepada Ketua Eksekutif NAKSA. Memohon penjelasan berkenaan kewajipan melaporkan insiden keselamatan cyber. Dari aspek penguatkuasaan undang-undang, Tuan Ketua, bagi apa-apa kesalahan di bawah rang undang-undang ini yang dikatakan dilaku di luar negara, tata cara tersebut hendaklah mengikut undang-undang sedia ada. Saya telah pun sebut tadi akta-akta yang terpakai dan tata cara yang diambil supaya tindakan dapat diteruskan. Soal berkenaan dengan denda RM500,000 dikatakan tidak cukup, itu cadangan yang memang kita akan ambil kira, tapi buat masa sekarang di dalam skala hukuman ianya sudah pun ditetapkan dalam rang undang-undang ini, ianya adalah selaras dengan penelitian dan juga pertimbangan dengan skala hukuman dan undang-undang yang lain. Jadi hukuman denda yang diperuntukkan dalam rang undang-undang ini adalah di antara RM100,000 sehingga RM500,000 Malaysia, Tuan Ketua. Dan juga kalau kita lihat kepada hukuman pemenjaraan juga diterterakan di situ adalah di antara tempoh 2 sehingga 10 tahun. Sehubung itu, skala hukuman yang diperuntukkan dalam undang-undang ini adalah fikirkan setimpal dengan sifat kesalahan yang dilakukan. Tetapi sekiranya ada pandangan yang lain, boleh dibawa ke depan dan kita boleh lihat kepada cadangan tersebut. Seksyen 29, soal berkenaan, Tuan Ketua, jaminan keselamatan negara apabila lesen diberikan kepada pihak ketiga. Izinkan saya nyatakan, Tuan Ketua, dalam meluluskan satu permohonan lesen pemberi perkhidmatan keselamatan cyber, Ketua Eksekutif NAKSA akan meneliti semua fakta dan asas yang berkaitan untuk pastikan sama ada ataupun tidak lesen itu patut diluluskan atau sebaliknya. Jika pemberian lesen itu boleh menjejaskan keselamatan negara, maka Ketua Eksekutif boleh menolak permohonan lesen itu, dan ini berdasarkan Seksyen Pasal 34. Lesen yang telah diluluskan kepada mana-mana orang tidak boleh dipindah milik ataupun diserah hak kepada mana-mana pihak yang ketiga. Dalam keadaan tersebut, Tuan Ketua, saya telah pun menyatakan beberapa perkara yang saya akan jawab secara bertulis kerana ianya memerlukan butir-butir yang tertentu. Saya ingin merakamkan penghargaan saya, Tuan Ketua, kepada semua Yang Berhormat Senator yang telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan
rang undang-undang ini pada petang ini. Terima kasih atas semua cadangan yang telah pun diberikan. Saya harap bahawa kita dapat bersama-sama menitik beratkan soal keselamatan negara dalam hal meluluskan rang undang-undang ini di dalam Dewan Negara yang Mulia pada petang ini. Sekian saja, Tuan Ketua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang cukup jelas, cukup padat dan cukup sempurna tentang perbahasan tentang undang-undang yang dicadangkan, undang baru yang akan memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengenangi masalah keselamatan cyber di negara ini. Hal-hal yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Hal-hal yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebulat suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meningkatkan keselamatan cyber negara dengan mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatan kuasa keselamatan cyber negara, kewajipan dan kuasa ketua eksekutif agensi keselamatan cyber negara, fungsi dan kewajipan ketua sektor infrastruktur maklumat kritikal negara dan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara, dan pengurusan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara untuk mengawal selia pemberi perkhidmatan keselamatan cyber melalui pelesenan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 64. Fasal-fasal 1 hingga 64 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ada pertanyaan sikit. Sila. Yang dipinda dalam peringkat jawatan kuasa tadi itu terlibat ke sini? Lepas? Terima kasih. Minta maaf. Tuan Ketua, ada pindaan tapi memang ianya selepas daripada ni. Ia fasal kemudian. So, jadi kita rujuk kepada fasal 1 sehingga 57 dahulu. Setiausaha jadual. Jadual jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Sekali lagi, saya nak ulang pertanyaan tadi dalam jadual itu mengenai ejaan. Apakah ada penjelasan daripada Menteri pembentungan versus pembentungan? Tuan Ketua, saya Muhammad. Ya. Maaf. Sorry. Sila. Boleh saya teruskan? Sila. Minta maaf. Tuan Yang Ketua, saya dimaklumkan bahawa pindaan itu boleh dibuat secara administratif. Jadi ianya akan dibuat secara begitu. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih. Setiausaha. Tuan Ketua, setiausaha saya baca berkenaan dengan pasal 58 ya. Tidak perlu. Baik. Ya. Kerana tadi saya hanya nak confirm fasal-fasal sehingga akhir, sehingga 64 sudah buat semua. Yes. Alright. Terima kasih. Tuan Pengerusi, saya pohon mencadangkan
iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebulat suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis bersuara. Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya pohon maklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meningkatkan keselamatan cyber negara dengan mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatan kuasa keselamatan cyber negara, kewajipan dan kuasa Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, fungsi dan kewajipan Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara dan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara dan pengurusan ancaman keselamatan negara cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara untuk mengawal selia pemberi khidmatan keselamatan cyber melalui perlesenan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan telah pun dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya memohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang, Tuan Ketua. Ada siapa yang menyokong? Datuk Yang Pertua, saya mohon menyokong. Tuan Yang Dipertua, saya mau. Ya. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang Dipertua, saya minta petua sikit sebelum kita bersetuju ni. Sebab di awal pembentangan tadi, Menteri ada mengatakan bahawa antara dan atau tadi ditukar dan akan dibawa semasa peringkat jawatan kuasa. Prosedur ini tidak dibawa, saya khawatir rang undang-undang ni kalau kita luluskan, tak betul. Menyalahi peraturan. Sebab dia kena dibawa peringkat jawatan kuasa untuk kemukakan pertukaran daripada dan kepada atau. Itu nak tanya petua. Tak betul lagi belum. Betul sekali dengan pindaan. Sekarang kita hanya perlukan persetujuan rang-undang ini sebagaimana dipindah, bukan hanya pindaan sajalah. Ya, dipindah. Ahli yang berhormat, pindahan telah dibuat di Dewan Rakyat dan diluluskan. Jadi rang undang-undang yang dibawa kepada Dewan Negara dibawa dengan pindahan yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Benar, sebenarnya Tuan Ketua, kalau lihat kepada ucapan awal saya merujuk kepada pindaan yang dibawa ke jawatan kuasa dalam Dewan Rakyat dan perlu dibaca dengan pindaan tersebut. So ianya dibentangkan dan dibacakan dengan pindaan tersebut pada hari ini. Itu dalam peringkat 20 yang saya baca tadi. Betul, saya akur, saya faham. So itu di jawatan kuasa Dewan Rakyat. Ya, baik. Setiausaha. Setiausaha. Can I read this? Can I read this? No. Okay. Okey, ahli Muhammad. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebulat suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang.
Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meningkatkan keselamatan cyber negara dengan mengadakan peruntukan bagi penubuhan jawatan kuasa keselamatan cyber negara, kewajipan dan kuasa Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, fungsi dan kewajipan Ketua Sektor Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara dan entiti infrastruktur maklumat kritikal negara dan pengurusan ancaman keselamatan cyber dan insiden keselamatan cyber terhadap infrastruktur maklumat kritikal negara untuk mengawal selia pemberi perkhidmatan keselamatan cyber melalui pelesenan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 4 April 2024. Selamat berbuka puasa. Sekian, terima kasih.